Kita masuk dalam kitab terus. Muka surat 1. Buka muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah. Saya dah terangkan tadi, saya tak perlu terangkan dah ya. Ini kita baca terus ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Apa yang dimasukkan dengan alam? Yang dimasukkan dengan alam itu ialah masiwallah, barang yang selain daripada Allah Ta'ala, selain daripada zat Allah dan sifat Allah, itu orang panggil alam. Bukan alam ni kena atas dunia. Alam ni selain daripada zat Allah dan sifat Allah, alam Allah. Jadi urusan pentadbiran seluruh alam semesta ni, itu Allah Ta'ala. Dengannya kami mohon pertolongan pada segala urusan dunia dan hari kemudian. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita dunia dan akhirat sekali. Semoga Allah mengucapkan selawat. Saya dah hurai dah tadi semua ni dalam pengajian Faridah, saya tak perlu terangkan dah. Semoga Allah mengucapkan selawat dan salam ke atas penghulu kami. Saya dah terangkan, Nabi Muhammad penutup segala nabi, itu penyudah segala nabi. Dia awal makhluk yang dijadikan, akhir makhluk yang diutuskan. Itu yang disebutkan awaluhu nurani, akhiruhu ruhani, zahiruhu insani, batinuhu rabbani. Itulah Muhammad. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Awal dia nur, akhir dia roh, zuhir dia insan, batin dia rabbani, yang bahasa ketuhanan. Serta keluarganya, saya dah terangkan tadi, dan para sekalian sahabat sekaliannya. Tiada daya untuk melakukan ketaatan. Tiada daya yakni untuk melakukan ketaatan. Ada kemampuan ke nak buat ketaatan? Tak. Dan upaya untuk mengelakkan maksiat, nak menolakkan maksiat. Tak ada keupayaan untuk menolak maksiat kecuali dengan Allah, mana dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas kita daripada maksiat, kecuali dengan Allah, dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Kita minta Allah Ta'ala mana bantu kita dalam urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia macam mana kita nak menuju kepada Allah, dan Allah Ta'ala permudahkan kita di mahsyar nanti, di atas sirat, dan Allah Ta'ala tempatkan kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan kekasih Allah Ta'ala kita boleh memandang tajalli zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat nanti, mudah-mudahan insyaAllah. Okey, yang ni saya tak perlu cerita panjang. Kita masuk pasal yang pertama. Faslun arkanul islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa saumu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam ada 5 perkara. Sebut rukun Islam, rukun tu asal mana bucu. Bucu itu dalam bahasa Arab janibus syai'il aqwa. Sesuatu mana bucut, mana pihak, sesuatu pihak yang kuat. Bila ada bucu, sebab itu kebanyakan tiang biasa kita buat 4 segi tak? Buat apa? Dia nak menunjuk kata kekuatan rumah tersebut atas tiang. Jadi maksud dia kekuatan agama Islam atas 5 benda ni. Ni tunjang dia. Tunjang agama Islam kena faham 5 benda ni, kena laksanakan 5 benda. Macam mana? Apa dia? Tengok. Yang pertama, mengucap syahadah. Apa makna mengucap syahadah? Bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Mengucap syahadah. Apa makna mengucap syahadah? Kita kata asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau aku bersaksi, bila kita lihat Allah? Saya nak tanya situ ya. Dah kata bersaksi bermakna melihat.
Melihat macam mana Allah Ta'ala? Tak boleh jawab kita nanti. Ini saya nak terangkan. Bersaksi ni, itu yang pertama sekali kita bersaksi Allah Ta'ala bila? Di alam zarri, nama dia. Alam zarri, Allah Ta'ala tanya kepada kita, alastu birabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Semua rohaniyah kita menjawab, qalu bala syahidna. Berkata mereka itu, bala, bahkan syahidna, kami bersaksi ya Allah, kamulah Tuhan kami. Betul tak? Kamulah Tuhan kami. Itu satu sekali. Kemudian proses pindah, macam cerita tadilah, berpindah daripada satu sulbi ke satu sulbi. Kita ni biasa duduk di atas bahtera Nabi Allah Nuh. Biasa. Tok Nyang kita duduk atas bahtera Nabi Allah Nuh. Ketika tu kita di sulbi Tok Nyang kita tu, di atas bahtera Nabi Nuh. Ada tu. Kita ada, tapi dalam sulbi depa lah. Siapa Tok Nyang kita pun tak ingat. Kita pun tak tahu. Gitu. Okey, sampai kita ke dalam rahim mak kita. Lahir kita di atas dunia. Bila lahir di atas dunia, habis semua, lupa perjanjian. Tak ingat dah. Perjanjian kita yang kata alastu birabbikum qalu bala syahidna syahida fi'il madhi. Kalau buat fi'il mudhari, syahida yashhadu, masdar dia kata syuhudan. Syahida yashhadu syuhudan. Yashhadu, nashhadu, tashhadu, ashhadu. Sebab itu bila kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Saksi macam mana di atas dunia? Bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan pada diri kita 7 kenyataan sifat ma'ani. Kita bukan ambil sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Sifat ma'ani Allah Ta'ala ni ada pada zat dia. Dia tak terpisah. Tapi 7 kenyataan sifat ma'ani itu ada tak pada kita? Ada. Tengok ketika mak kita kandungkan kita dalam perut. Elok 120 hari malaikat datang tiup roh. Bergerak tak kita? Jantung kita, orang mengandung dia tahulah dalam perut bergerak dah. Tu orang panggil sifat hayat. Bukan hayat Allah Ta'ala, tapi kenyataan sifat hayat ada dah di kita. Hayat, hidup, membesar. Akhir keluar kita daripada perut mak kita. Membesar kita, Allah Ta'ala bagi kita ilmu, Allah Ta'ala bagi kita kehendak, Allah Ta'ala bagi kita tenaga, Allah Ta'ala bagi sifat pendengar, Allah Ta'ala bagi sifat melihat, Allah Ta'ala bagi sifat perkata. Lengkap dah 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Lengkap. Bila lengkap rahsia Allah Ta'ala tu pada diri kita, Allah Ta'ala jadikan seluruh makhluk di sini supaya apa? Supaya kita memandang. Tu orang panggil syuhud. Ni yang saya kata syahida yashhadu syuhudan. Pandang kepada makhluk, yakin kata makhluk tak ada apa, yang hanya ada wujud Allah Ta'ala sahaja. Yang makhluk ni hanya bayang-bayang aja. Tahu bayang-bayang? Bayang-bayang nak tunjuk wujudnya Tuhan bayang, bukan ada lain pun. Nak tunjuk wujud Tuhan bayang. Makhluk boleh pisah tak pada Khalik? Tuhan bayang boleh pisah tak daripada bayang-bayang? Tak boleh pisah. Jadi bila kita nampak makhluk, kita reti tak kata wujudnya Allah. Makhluk tak ada apa. Selalu siapa yang hadir kuliah saya bagi misal apa? Kesan tapak kaki harimau lah. Bila kesan tapak kaki harimau, kita jumpa dalam hutan, kesan tapak kaki harimau. Harimau berjalan, ditinggalkan kesan tapak kaki. Kita masuk ke dalam hutan, kita tengok, oh ni kesan tapak kaki. Yang kesan tapak kaki itu adakah diri harimau? Dia bukan diri harimau. Yang tu bukan boleh terkam orang, kesan tapak kaki. Yang tu tak ada garang. Tapi kesan tapak kaki itulah menunjukkan kata adanya ada harimau. Kesan tapak kaki itu menunjukkan kata ada harimau yang bersifat garang, bersifat besar. Nyata tak? Bagi orang yang mandang, oh ni ada harimau ni kesan tapak kaki dia. Jom balik. Jangan cari pasal. Kita bawa senapang pula masuk, dia kata. Jadi bagi orang yang hidup di atas dunia ni, bila dia memandang seluruh makhluk, ini kesan daripada kudrat Allah Ta'ala. Jadinya seluruh makhluk ni kesan daripada kudrat Allah Ta'ala. Pandang kesan kudrat Allah Ta'ala, yakinlah wujudnya zat yang bernama Allah. Allah jangan cari. Macam harimau tadi, bila kita jumpa kesan tapak kaki, harimau tu jangan cari.
Harimau jangan cari. Tapi yakin tak kata ada harimau? Yakin kata ada harimau. Tapi kalau orang yakin, ini tapak kaki yang takut, jom kita masuk juga harimau. Masuk juga dalam hutan. Jumpa harimau, masalah. Bandingannya macam kita nak mati. Kita di atas dunia tak pisah cari mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tak syuhud. Tak syuhud kepada Allah Taala, tak tahu roh dah sampai ke sini dah. Ni ghar-gharah nama dia. Ni lubang bawah halqum kita ni. Ghar-gharah. Roh dah sampai ke sini. Roh dah sampai ke sini, nak buat apa boleh? Tak ada apa dah. Tertutup dah pintu taubat. Kita pun tak tahu roh kita nak sampai ke sini bila ni. Kalau tahu tahun depan, kita nak mati. Tak apa, dan 3 bulan lagi aku nak beramal betul-betul, nak berzikir betul-betul. 3 bulan sebelum mati. Senang kalau kita tahu. Masalahnya kita tak tahu roh kita nak sampai itu bila. Jadi apa persediaan kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Sepatutnya kita dah ada syuhud. Ini yang kita kata syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi. Macam bandingannya pandang kesan tapak kaki harimau. Bersaksilah kita, yakinlah kita tentang wujudnya harimau. Pandang kepada makhluk, bersaksilah kita, yakin kata wujudnya Allah. Kalau macam tu, Allah sahajalah Tuhan kita, tak ada yang lain jadi Tuhan. Yang bersifat-sifat ketuhanan itu tak ada, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan, mana bersaksi. Saya nak cerita bersaksi tu, syahadah tu, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau kepahaman ni tak ada, setakat mengucap 2 kalimah syahadah, secara syariat dia lepas. Ini dia tak mengaji tauhid, tak biasa langsung mengaji tauhid, tapi mengucap 2 kalimah syahadah. Secara zuhir syariat, dia orang Islam. Kalau dia jumpa kenduri, kita kena datang. Kalau dia mati, kena kuburkan di kubur orang Islam. Adapun pada hakikat dia, kita serah kepada Allah Ta'ala. Cuma kita kata, kita ajarkan kalimah la ilallah, kita takut. Takut apa? Bila kepahaman ni tak ada, takut iman kita goyang. Itu yang nak faham makna la ilaha illallah ni, kena mengaji dalam sifat 20 kitab yang pertama tadi kita belajar. Kena mengaji kitab ni. InsyaAllah saya janji bulan depan saya akan terangkan makna la ilaha illallah. Pegang makna la ilaha illallah. Lepas tu kita pelan-pelan bagi faham. Ya. Jadi bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sebelum saya nak terangkan Muhammad pesuruh Allah, kalimah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asal dia daripada siapa? Bila orang tanya asal dia daripada mana? Tu Adam ke? Bukan. Kalimah ni, kalimah yang kita ucap dalam sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ni bila Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad Allah Ta'ala zuhirkan. Nur Muhammad ni memandang diri dia cantik. Sebab dialah jamal Allah, kecantikan Allah di Nur Muhammad. Nak cerita Allah Ta'ala tu maha cantik, itu di Nur Muhammad. Bila dia memandang, Nur Muhammad tanya, siapa kamu ni? Nur Muhammad tanya, siapa kamu? Siapa aku, siapa kamu? Allah Ta'ala jawab, di mana kamu berada? Di mana kamu berada, aku akan mendapati kamu. Sebab apa? Nur Muhammad dia akan menzuhirkan makhluk. Makhluk, seluruh makhluk alam semesta. Di mana kamu berada, aku akan mendapati kamu. Allah Ta'ala kata, dan kamu tidak akan mendapati aku. Ini semua kita ni tak akan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melainkan siapa-siapa yang aku beri petunjuk kepada dia. Siapa Allah Ta'ala bagi petunjuk, Allah Ta'ala sayang kepada sesiapa ni, Allah Ta'ala tarik dia, dia datang nak mengaji, dia akan datang memahami makna la ilaha illallah. Kalau Allah Ta'ala tak sayang kepada dia, Allah Ta'ala lak dia, buat tak tahu saja. Na'udzubillah. Jadi bila Allah Ta'ala kata macam tu, Allah Ta'ala kata terus, Nur Muhammad kata, kalau macam tu kamulah Tuhan. Kalau macam tu kamulah Tuhan. Dia pun kata, asyhadu an la ilaha illallah. Tu orang panggil syahadat tauhid. Kalimah asyhadu an la ilaha illallah dipanggil syahadat tauhid. Bila Nur Muhammad kata macam tu, Allah Ta'ala balas syahadat Rasul. Mana syahadat Rasul? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa kamulah Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah.
Jadi ada dua kalimat, Allah dan Muhammad. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Inilah dua benda ni yang kita kena kenal. Dua benda ni, kalimat ni yang kita kena faham. Macam mana cara kita nak memahami? Masya-Allah, mengaji dalam kitab yang pertama tadi. Ya, mengaji dalam kitab yang pertama ni. Okey. Itu asal kalimat syahadah ni. Bukan dibuat-buat orang ni kalimat syahadah ni. Itu yang saya kata, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit. Allah Taala teguhkan hati orang beriman dengan perkataan yang teguh. Perkataan yang teguh ni lah benda dia. Tapi kena faham lah. Jangan kita duduk kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi apa pun tak faham, jadi burung kakak tua. Tak mau. Bagi faham betul-betul. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. InsyaAllah saya terangkan cara perinci pada pengajian yang akan datang. Mungkin bertulis ataupun saya photostat. Tolong ingatkan ya. Saya photostat makna la ilaha illallah ni yang daripada kitab saya sendiri. Kita tengok supaya dapat kita pegang dah. Lepas ni kalau Allah Taala ambil tak dan lagi kita nak belajar pun, paling-paling tidak la ilaha illallah tu dah ada pada diri kita. Mudah-mudahan. Habis. Okey. Yang kedua, mendirikan solat. Tadi orang panggil persaksian, nama dia. Yang kedua, mendirikan solat. Apa maksud mendirikan solat? Maksud kata mendirikan solat, solat ni hubungan makhluk dengan Tuhan. Hubungan makhluk dengan Tuhan. Siapa yang biasa ikut hakikat solat di pondok saya, saya dah ajarkan cara perinci dah. Cara perinci hakikat solat tu macam mana. Hari ni saya nak cerita, takkan nak cerita semua. Cuma saya bagi bayang-bayangan. Solat, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, aqimis solata li zikri. Dirikan oleh kamu akan sembahyang kerana mengingati aku. Allah Ta'ala sayang kepada kita. Tahu sayang kepada kita. Dalam hikam kata, nak kata sayang Allah Ta'ala kepada kita, hikam kata, Allah Ta'ala tahu kamu semua ni sibuk. Betul tak? Kita ni sibuk tak? Yang orang lelaki cara sibuk di pekerja di luar, yang perempuan sibuk di rumah. Kadang-kadang waktu nak ingat Allah Ta'ala tu terputus. Bila terputus, Allah Ta'ala dah tentukan, waktu pagi sebelum kamu buat kerja, sembahyang dulu. Kalau tak qiyamul lail pun, sembahyang 2 rakaat, ingat Allah Ta'ala betul-betul. Kerja je, waktu zuhur berhenti saat, ingat aku balik. Sampai waktu asar berhenti saat, ingat aku balik. Sampai maghrib, begitu juga Isya, ingat aku balik. Bermakna sentiasa dalam keadaan ingat Allah Ta'ala. Ada waktu-waktu yang tertentu, 5 waktu sahaja. Itu orang panggil aqimus sholata li zikri. Kalau Allah Ta'ala suruh kita ingat sepanjang waktu atas tika sejadah, tika sembahyang, pakai tak ada makan lah kita. Betul tak? Pakai tak ada makan lah kita. Jadi Allah Ta'ala sayang kepada kita. Tak apa, hampa kerja-kerja lah, tapi sampai waktu hampa berhenti saat, tolong ingat aku balik. Jadi sembahyang yang macam mana Allah Ta'ala kehendaki? Yang ingatan hati kita kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis Nabi ada kata laisalil ibadi salatun illa ma'ukila biha. Tiada ada bagi hamba itu sembahyang illa ma'ukila biha, melainkan qadar apa yang ia fikir dalam sembahyang. Tahu? Tak ada bagi hamba itu sembahyang melainkan qadar apa yang ia fikir. Apa yang kita fikir dalam sembahyang? Kunci aku hilang pula. Fikir di mana kunci? Boleh ingat balik tu? Kalau dalam sembahyang kita cari, boleh ingat balik tak? Dia ingat balik semua. Kalau dalam sembahyang tu kita jangan jadi macam Imamul Ghazali. Tahu Imamul Ghazali? Bila dia sembahyang, Imamul Ghazali suatu ketika dia mengajar bab darah perempuan. Bila dia mengajar, ada seorang perempuan ni bertanya, wahai Tuan Syekh, dia kata, darah saya, dia kata, keluar bulan ni lebih daripada 15 hari 15 malam. Imam Ghazali tanya, bila permulaan datang darah? Permulaan datang darah saya terlupa. Adat kebiasaan kamu berapa hari? Adat saya pun saya terlupa. Kalau dia boleh cerita adat dia hari mula datang darah, dia boleh selesai. Tapi kalau dia cerita adat pun dia lupa, waktu datang darah pun lupa, ini orang panggil dalam fiqh masalah mutahayyirah. Masalah mutahayyirah nama dia.
Imam Ghazali tak boleh nak jawab. Bila tak boleh nak jawab, habis waktu mengajar, dia sembahyang. Sembahyang, Imam Ahmad duduk agak jauh sikit lah. Imam Ahmad adik dia di belakang. Dia pun Allahu Akbar. Jadi imam, dia tu guru. Dia jadi imam. Dalam sembahyang fikir, oh macam mana perempuan ni tanya, dia kata. Aku tak boleh nak jawab. Ini benda baru ni. Aku tak boleh nak jawab soalan dia ni. Dalam masa sama dia menjeling. Adik dia mufarakah sembahyang. Imam Ahmad mufarakah sembahyang. Habis sembahyang, dia jumpa mak dia. Mak, dia kata, ni adik ni mufarakah sembahyang. Awak sembahyang aku tak sah lah. Buat apa adik mufarakah sembahyang daripada aku? Tanya Imam Ahmad. Mak dia tanya, wahai Ahmad, ni kenapa hang mufarakah dengan abang hang? Macam mana aku nak ikut abang? Dia kata, badan abang penuh dengan darah. Kenapa badan abang penuh dengan darah? Sebab otak dia berfikir masalah apa? Masalah darah. Kalau otak kita fikir nasi kandar, ni penuh belunggu nasi kandar atas kepala kita ni. Betul tak? Yang ni kita dalam sembahyang kita. Bagi orang yang tak memahami macam mana cerita sembahyang, hakikat solat, macam mana cara kaedah kita nak sembahyang, Allah, rajin sembahyang tapi tak tahu. Rugi. Kita ni kalau dah, saya kebiasaannya bila sampai peringkat umur agak-agak dah berumur 50 ke 60, dia agak lain sikit. Orang ni dia agak cenderung nak bangkit malam, dia nak sembahyang sunat duha, sembahyang isyraq apa semua. Dia rajin. Saya tengok ayah saya senang. Lalu kan, kalah kita. Kita yang muda-muda ni kalah. Malam bangkit sembahyang. Nanti duha sembahyang, isyraq sembahyang, qabliyah, ba'diyah, semua sembahyang. Tak terbuat kita. Tapi apakah yang kita buat tu? Kita mengetahui hakikat solat. Tapi kalau kita tak mengetahui hakikat solat, tu yang Nabi kata tadi, laisal ibadi solatun, tiada ada bagi hamba itu sembahyang. Aku tak iktibar dia sembahyang illa ma uqila fiha, melainkan qadar apa yang ia fikir dalam sembahyang. Apa yang kita fikir? Macam mana cara kita nak meletakkan zikrullah, zikir kita dalam sembahyang. Mulut baca, otak, hati kita kena ingat, pandangan kita macam mana, semua kena ada. Tapi hari ini saya tak nak cerita lah. Kalau saya cerita makan masa. Mungkin ada masa nanti kita cerita hakikat solat. Kita cari waktu lain lah, daurah lain. Dia kena sehari. Sehari baru habis cerita hakikat solat. Kalau tidak tak cukup. Okey, jelas tak? Jadi mana solat ni, mana hubungan makhluk dengan Allah. Ingat kita kepada Allah Ta'ala. Dan yang seterusnya, mengeluarkan zakat. Tahu mengeluarkan zakat? Mengeluarkan zakat ni orang panggil hubungan kita sesama manusia. Kenapa hubungan sesama manusia? Ya, bila kita ada duit lebih, keluarkan zakat. Orang yang menerima zakat, kadang-kadang asnaf yang 8 ni daripada keluarga kita, kadang bukan daripada keluarga kita. Kita bantu orang lain. Nabi kata, kalau ada zakat, bagilah kepada keluarga kamu, kerana di situ dapat dua pahala. Pertama, pahala zakat. Yang kedua, pahala silaturahim. Ni anak menakan kita nak ngaji, contoh dia duit tak ada, tengok ayah dia pun, susah ayah dia ni. Dia nak ngaji masuk universiti ke, masuk mana-mana lah pengajian. Kita ada zakat, kita baik bagi pada anak menakan kita. Jadi anak menakan kita tengok, Allah, pakcik aku bagi aku. Saya ni ingat ya. Kalau siapa yang biasa, keluarga kita yang, keluarga saya lah, masa kecil-kecil kita dulu, masa umur belasan, zaman kita mengaji, dia bagi duit. Kita sampai sekarang ingat lagi ni. Yang agak tak ni sangat, kita tak berapa sangat. Tapi kalau yang jenis bagi-bagi kita, jangan. Hati kita kuat dengan dia. Sampai sekarang kita kuat dengan dia. Hati orang panggil hubungan. Kan? Ni anak menakan buat tak tahu, ya lantah hang lah kata. Anak menakan kita, contoh kan kita kata, ataupun adik-beradik kita susah ke, zakat, bagi bantu dia. Okey, jadi zakat hubungan sesama manusia. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan puasa Ramadan? Yang ni cara kita nak mengalahkan nafsu. Kenapa nafsu? Nafsu, Nabi Muhammad kata, a'ada aduwik nafsuka allati baina jambaika. Sebesar-besar musuh kamu ialah nafsu yang di antara dua tulang rusuk kita.
Ni yang rasa-rasa kita nak tu, nak ni, apa semua. Nafsu ni lah yang menghijab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Nafsu. Jadi macam mana nak mengalahkan nafsu? Ambil iktibar. Allah Ta'ala syariatkan puasa bulan Ramadan sebab suatu ketika bila Allah Ta'ala zuhirkan nafsu, Allah Ta'ala zuhirkan akal sekali. Pertama sekali Allah Ta'ala tanya kepada akal, wahai akal, bergerak ke depan kamu. Akal bergerak. Wahai akal, undur ke belakang kamu. Akal undur. Wahai akal, siapa aku, siapa kamu? Kamu adalah Tuhan aku adalah hamba kamu, makhluk kamu. Okey, akal lepas. Bila sampai giliran nafsu, Allah Ta'ala tanya, wahai nafsu, bergerak ke depan kamu. Tak berganjak. Wahai nafsu, undur belakang kamu. Tak berganjak. Wahai nafsu, siapa aku, siapa kamu? Akulah, kamulah. Apa nak sibuk-sibuk soalah kata macam tu? Tu jawapan nafsu. Keras tak? Allah Ta'ala perintah, wahai malaikat, bawa nafsu ni bubuh dalam api neraka 100 tahun. Dikeluarkan, ditanya dengan soalan yang sama, jawapan yang sama. Masuk lagi 100 tahun. Dikeluarkan, tanya soalan yang sama, jawapan yang sama. Akhir Allah Ta'ala perintah, humbankan dia ke dalam neraka kelaparan. Neraka lapar tu nak mendidik nafsu. Selepas 100 tahun dikeluarkan nafsu daripada neraka kelaparan, nafsu menjawab dengan soalan yang sama. Nafsu menjawab, kamu adalah Tuhan aku adalah hamba kamu. Kalah tak dia? Nafsu kalah dengan belapang. Sebab ni perut ni, Nabi kata perut kita ni, al-bitnah aslud da' wal himyah aslud dawa. Bitnah, perut punca segala penyakit. Kebanyakan penyakit punca perut. Nabi Adam jatuh atas dunia, perut tak? Perut, makan buah khuldi. Jadi kita ni penyakit zahir, kencing manis, darah tinggi, apa semua, perut. Penyakit batin, perut. Makan gula banyak-banyak, kena. Makan garam, kena darah tinggi, contohlah saya kata. Perut. Penyakit batin, apa dah? Hasad, dengki, riak, apa semua, perut. Kan? Ayah kita bagi makan, kita ni alhamdulillah mungkin mak ayah kita bagi kita makan elok-elok, sebab itu kita terdidik. Kalau dulu ayah kita makan benda-benda tak elok, jadi air mani, kemudian berpindah ke rahim mak kita, jadi kita ni, yang jadi kita ni badan daripada benda tak elok ni. Ni sesilap jadi Firaun sekarang ni. Na'udzubillah. Makan tu nombor satu kita kena jaga. Punca kerosakan tu makanan. Jadi puasa ni nak tahan nafsu. Jadi maksud jaga makan, bukan setakat bulan Ramadan saja kita puasa. Siang berapa, malam lipat 3 makan, ganda 3 makan. Yang tu tak betul hikmah puasa tu. Hikmah puasa nak mengalahkan nafsu. Sampai kita sekarang walaupun bukan Ramadan, kena jaga perut ni. Okey. Jadi mana itu hikmah dipardukan puasa di bulan Ramadan. Dan yang seterusnya, haji. Haji ke Baitullah. Apa makna haji ke Baitullah? Haji ke Baitullah, ini banyak orang tak tahu. Orang zaman dulu pergi ke Mekah, kebiasaan dia umur dah agak tua-tua. Betul tak? 40, 50, 60. Zaman sekarang yang muda-muda ada lagi, dah pergi dah. Pergi pusing lah. Saya bagus lah, syariat dia bagus, pergi ke Mekah, alhamdulillah dia boleh mengerjakan rukun Islam yang kelima, ataupun buat umrah, bagus, alhamdulillah dia dapat, Allah Ta'ala jemput dia. Tapi kebanyakan kadang-kadang yang pergi tu tak tahu apa rahsia di sebalik kita mengerjakan haji, apa rahsia di sebalik kita ziarah maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Maulid Ad-Dibai, saya terangkan terjemahan dia. Maulid Ad-Dibai sebut apa dia kata? Lepaskanlah unta-unta, biarlah dia pergi dengan kerinduan dia menuju Madinah mencari kecintaan dia. Lepaskan unta-unta, dia kata. Tahu lepaskan unta-unta? Lepaskanlah tali unta-unta ni, dia mencari kerinduan dia, menuju kepada kerinduan dia. Nabi Muhammad lah lepaskan unta. Di belakang unta ada apa? Ada bonggol. Apa? Bonggol ya belakang ni tu. Bonggol unta ni lah lambang, kalau mengaji martabat 7 dipanggil Zatul Bukhti. Bonggol unta martabat 7.
ilmu mengenal ilmu martabat 7 di pondok kita dah habis dah baca. Semalam di Bukit Kecil saya baca ilmu ni. Di rumah Cikgu Ifni, ada Cikgu Ifni. Saya baca ilmu martabat 7. Yang ni tauhid pun kita tak belajar lagi ni. Kena habiskan tauhid insya-Allah. Kalau ada peluang kita belajar macam mana cara ilmu martabat 7. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kan. Belakang unta. Apala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Adakah kamu tak berfikir betapa mana unta dijadikan? Takkan kita tengok unta macam tu. Dah ambil iktibar. Ambil iktibar. Tu. Orang-orang bila dah mengaji ilmu ni, kerinduan dia kuat. Ketika tu lepaskan depa mencari kerinduan mereka. Mereka berjalan dalam keadaan hati ni Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nak sampai tu kerinduan cukup kuat. Itu dalam Maulid Ad-Diba-nya ada sebut. Kan? Lepaskan. Dia mabuk dah. Mabuk cinta. Orang kalau dah mabuk cinta ni macam mana? Habis dah. Tak kata apa dah. Dia pandang satu ya. Allah Muhammad nak ziarah. Tapi kita pergi Madinah macam mana? Ada. Tak terfikir otak kita kan. Allahu Akbar. Okey, bagi ke Mekah ni saya cerita umrah serba sedikit lah. Bagi umrah, ziarah Baitullah, pusinglah di Baitullah, tawaf Baitullah, berpeluh, panas. Ya, tawaf di Baitullah tu berpeluh. Apa yang kita dapat? Kita nampak apa? Qalbul mu'minina Baitullah. Hati orang beriman tu Baitullah. Yang di sana tu syariat. Kena pergi tak? Kena pergi. Kalau kita mampu, kena pergilah. Alhamdulillah lah. Tapi yang di hati kita macam mana? Jadi kalau itu syariat dia, di Baitullah ada berapa bucu? Ada 4 bucu kan? 4. Kan 4 segi Baitullah tu. Itulah gambaran apa? Nak cerita se-zat, se-sifat, se-asma, se-af'al Allah Ta'ala. Yang kita pergi tu pusing-pusing, hati kita berpusing, itu semua nak cerita zat, sifat, asma, af'al. Kan betul tak? Yang kita tawaf Baitullah, kita faham ke benda tu? Tak faham ke mana? Kita mengaji. Nak pergi umrah, belajar dulu. Ya, ikut kursus umrah, lepas tu belajar cara hakikat umrah, hakikat haji itu macam mana. Barulah kita pergi tu pandang Allah, kerdil diri kita, tauhid sebenar-benar tauhid. Orang yang buat umrah, haji macam ni, bila balik baru ada perubahan. Okey, kita Safa dan Marwah, bergerak naik bukit dia kan, tak tinggi lah. Lepas tu bergerak jalan naik di Marwah. Daripada Safa ke Marwah bergerak berapa kali? 7 kali. Yang turun naik di diri kita apa dia? Nafas kita. Ni, nafas. Taraqi, tanazul. Taraqi, tanazul. Ingat Allah tak? Di Safa Marwah tu berpeluh tak berpeluh, tapi tapak kaki sakit lah lari. Betul tak? Sakit tak tapak kaki tau? Sakit. Saya pergi tu jauh juga. Peluh dia tak, kipas apa semua duduk bawah bumbung. Tapi sakit tapak kaki kita, lenguh. Tapi tak tahu hakikat dia. Pergi sajalah. Rahsia di sebalik haji kita, rahsia di sebalik umrah kita tu benda apa yang kita buat? Apa iktibar tauhid yang ada di dalam haji kita, di dalam umrah kita? Cara syariat dia boleh pahala tak? Mudah-mudahan orang yang pergi itu boleh pahala. Adapun rahsia dia, kalau tak belajar macam ni, tak dapat. Rahsia dia tak terbuka. Tu kita kena belajar. Apa dia hakikat solat, apa dia hakikat zakat, apa dia hakikat haji, apa hakikat puasa. Lepas tu apa dia pengertian syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua kena belajar satu persatu. Kalau tidak sangkut kita. InsyaAllah. Tapi semua ni kalau kita mengaji tauhid sampai tahap kita baca kitab Qatrul Ghaisiyah tu dah ada dah tu. Dalam kitab Qatrul Ghaisiyah, patutnya minggu depan kita nak mula, kita tak baca. Tak ada ya. Yang tu bagus. Itu ada dah bicara sikit-sikit dah. Bagi dengar, bagi biasa dengar dulu. InsyaAllah kita akan baca bulan depan. Okey. Rukun Islam ada 5, habislah kita bicara. Rukun iman ada 6 perkara. Ada soalan bab rukun Islam?
Hakikat haji. Hakikat haji itu orang panggil qasad ke Baitullah. Jadi hakikat haji kena memahami satu-satu. Macam mana qasad Baitullah? Apa yang kita pandang di makam Rasulullah? Apa yang kita pandang di Baitullah? Kan kita pandang 4 bucu kan? Tapi kita faham ke 4 bucu itu kenapa kita pusing-pusing? Kenapa bahu kita mengiri tawaf? Ni hati kita dekat tak? Hati kita sepatutnya kena dah faham se-zat, se-sifat, se-asma, se-af'al. Setakat pusing berpeluh tak jadi kerja. Berebut pula cium Hajar Aswad, tak tahu benda apa hakikat. Allahu Akbar. Tak payah. Ya kalau boleh cium Hajar Aswad, ciumlah. Ini nak berebut-rebut sampai tak tahulah. Kita tenang-tenang aja buat amal ibadat. Yang penting kita memahami hakikat dia. Banyak lagi lah haji itu banyak perbuatan. Kenapa wukuf di Arafah? Kenapa bermalam di Muzdalifah? Kenapa bercukur? Semua ada. Nanti insyaAllah ada peluang, ada masa kita akan cerita hakikat-hakikat tiap-tiap sesuatu. Yang ni saya nak buka ya, nak buka tiap-tiap satu tu ada hakikat dia. Kena belajar satu persatu. Okey. Rukun iman ada 6 perkara. InsyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang dekat pukul 11 lah. InsyaAllah ada 10 minit lagi pukul 11. Kalau saya masuk pun tak ada habis. Jadi minggu depan pun ada belajar, bulan depan ada pengertian la ilaha illallah di kitab Safinah, dan dalam kitab tauhid saya akan terangkan terus bentuk bertulis ke ataupun saya bagi kertas. Mudah-mudahan ada dah kepahaman makna la ilaha illallah pada diri kita. Harap-harap hadir semualah insya-Allah. Mudah-mudahan ni takat tu yang dapat saya sampaikan. Jadi siapa-siapa yang ingin membeli wakaf boleh jumpa dengan mana ni ya? Dekat meja sana. Ataupun minggu depan ke, benda banyak. Saya insyaAllah bulan depan kita akan datang lagi. Dia akan berterusan. Cuma saya umumkan, kalau nak berurusan boleh jumpa dengan Cikgu Man di belakang sana. Jadi setakat itu yang dapat saya sampaikan. Yang mana benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri saya mohon maafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma tah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram, wa nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa tabatas sadiqin syukras sabirin, wa nas'aluka bi nuri wajhika alladhi malarakana 'arsyikan tazra'a fi qulubina ma'rifataka hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik. Wa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.